Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan sambung lagi pelajaran kita pada bab Al-Qiyas, iaitu bab yang kelima dalam ilmu mantik. Jadi pada video minggu lepas kita dah belajar, kita dah bincang tentang apakah ta'rif qiyas. Dan kita dah belajar juga ajza' ataupun bahagian-bahagian anggota yang ada dalam qiyas, iaitu tiga ni. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan natijah. Jadi tiap-tiap ajza' ni merupakan satu ayat ataupun satu qadiyah. Berbeza dengan dalam bab qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah, ajza' dia merupakan perkataan. Okay, itu adalah ajza' qiyas wa hududi. Kita dah belajar juga hududul qiyas. Hudud jamak kepada had. Jadi haddul ada tiga, haddul asghar, haddul awsat, haddul akbar. Haddul ni mewakili perkataan dalam tiap-tiap ajza' ni. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan tengok, kita akan bincangkan, kita akan bahaskan tentang asyaklu wa darab fil qiyas. Syaklu dan darab. Okey. Baik. Kita tengok ta'rif asyaklu hay'atu al-qiyas bi'i'tibar wad'ul haddil awsat fil muqaddimatain mawdu'an aw mahmulan. Okay, jadi syaklu ni dia kata hayatul qiyas, keadaan qiyas tu. Keadaan qiyas bi'atibar wad'ul haddil awsat, dengan melihat ataupun dengan menilik kepada tempat duduk, tempat haddul awsat tu fil muqaddimatain, pada dua muqaddimah. Dua muqaddimah ni maksudnya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Jadi keadaan tu kita lihat tempat haddul awsat tu duduk. Duduk dekat mana? Sama ada mawdu'an atau mahmulan. Itulah yang dimaksudkan dengan syaklu. Sekali lagi, syaklu ni adalah keadaan qiyas tu. Keadaan dengan melihat kepada haddul awsat. Keadaan haddul awsat sama ada dia duduk di tempat mawdu' ataupun duduk di tempat mahmul pada dua muqaddimah. Jadi kena ingat baliklah haddul awsat yang mana? Haddul awsat tu yang perkataan yang berulang dalam dua muqaddimah. Muqaddimah sughra ada perkataan tu, muqaddimah kubra pun ada perkataan tu. Jadi syaklu ni kita kena lihat dalam muqaddimah sughra tu perkataan haddul awsat ataupun perkataan yang berulang tu duduk di tempat mawdu' ataupun mahmul. Dalam muqaddimah yang kedua ataupun muqaddimah kubra tu dia duduk di tempat mawdu' ataupun mahmul. Okey, baik. Jadi syaklu ni dia ada dua. Syaklu ni kita kena tilik tempat haddul awsat tu duduk. Rumah haddul awsat tu duduk. Okey, kita tengok contoh Syaklu ada dua dia kata. Syaklul awal, syaklu sani. Ataupun senang cerita jenis yang pertama, jenis yang kedua. Okey. Ni contoh syaklul awal. Okey. Muqaddimah sughra dia bagi kullu insan hayawan. Muqaddimah kubra ataupun ayat yang kedua kullu hayawan jismu. Jadi dalam dua ni ada perkataan yang berulang. Kita kena cari dulu yang mana perkataan yang berulang. Barulah kita tahu tu adalah haddul awsat. Okey, dalam dua ni perkataan yang sama adalah hayawan. Hayawan. Jadi hayawan pada muqaddimah sughra ni dia duduk di tempat mahmul. Hayawan pada muqaddimah sughra dia duduk di tempat mahmul. Tapi dalam muqaddimah kubra ataupun ayat yang kedua dia duduk di tempat mawdu'. Jadi apabila pada muqaddimah sughra ni haddul awsat dia berada di mahmul,
dan pada muqaddimah kubra dia berada di tempat maudhu', maka kita kata ni adalah syaklu awal. Okey, jelas. Kemudian asyaklu tsani, bawah ni kita tengok takrif dia. Syaklu tsani, macam mana kita nak tahu tu adalah syaklu tsani. Okey. Syaklu tsani ni dia berada dua-dua hadul awsat dia berada di tempat mahmul pada kedua-dua muqaddimah. Ya, muqaddimah sughra dia berada di tempat mahmul, pada muqaddimah kubra pun dia berada di tempat mahmul juga. Jadi kalau dua-dua duduk di tempat mahmul, pada ketika itu kita kata tu adalah syaklu al-thani. Okey, itu contoh dia bagi. Kita tengok takrif dia. Apa yang dimaksudkan dengan syaklu awal? Sama macam Ustaz terang tadi. Tadi penerangan ni kita ambil takrif dia. An yakuna al-haddul awsat mahmulan fi sughra. Hendaklah haddul awsat ataupun perkataan yang berulang, perkataan yang sama tu mahmulan, dia jadi mahmul. Di mana dia jadi mahmul tu? Fi sughra, pada muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra, ingat ayat yang pertama. Sebab dalam test ada 3 ayat. Ayat pertama kita panggil muqaddimah sughra, ayat yang kedua muqaddimah kubra, dan ayat yang terakhir adalah natijah. Jadi nak tahu, nak kenal syaklul awal, haddul awsat dia, kenal lah haddul awsat tu mana? Perkataan yang sama pada dua ayat. Haddul awsat dia ni menjadi mahmul pada surah ayat yang pertama. Wa mawdu'an fil kubra, dan perkataan tu ataupun haddul awsat tu dia jadi mawdu' pada muqaddimah kubra, pada ayat yang kedua. Samalah macam Ustaz kata tadi. Okey. Ada ni kias ada 3 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ataupun kita panggil muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan natijah. Jadi nak tahu haddul awsat, kita cari perkataan yang sama. Hayawan, hayawan. Sama. Inilah haddul awsat. Kemudian kita nak tahu syaklul awal ataupun syaklul tsani. Jadi kita cari, tengok tempat haddul awsat ni. Hayawan ni duduk di tempat apa? Dia duduk di tempat mahmul. Dia duduk di tempat mahmul ni. Pada muqaddimah sughra dia duduk di tempat mahmul. Pada muqaddimah kubra dia duduk di tempat maudhu'. Jadi inilah, kenalah kepada takrif yang dia bagi. Haddul awsat mahmulan fi sughra wa mawdu'an fil kubra. Okey, selesai syaklul awal. Syaklul tsani dia kata an yakuna al-haddul awsat mahmulan fi sughra wal kubra. Haddul awsat ni berada di tempat mahmul. Tak kira sama ada muqaddimah sughra ayat yang pertama ataupun muqaddimah kubra ayat yang kedua. Dua-dua berada di tempat mahmul. Apa dia? Haddul awsat itulah. Perkataan yang berulang. Okey, contoh dia bagi. Hayawan. Okey, hayawan. Dua-dua hayawan ni duduk di belakang lah senang cerita ataupun duduk di tempat mahmul. Duduk di rumah mahmul. Jadi kalau dua-dua duduk di tempat mahmul, kita panggil itu sebagai syaklu al-thani. Okey, jenis yang kedua dalam kias. Okey, selesai syaklu. Kita tengok darab pula. Darab ni apa? Hay'atun hasilatun min ijtima'is sughra wal kubra bi'atibar aswar. Bi'atibaril aswar. Okey. Darab ni adalah hay'atu juga, keadaan juga. Keadaan hasilah yang terhasil min ijtima'is sughra wal kubra, antara perjumpaan ataupun perkumpulan antara muqaddimah sughra dan kubra. Okey, jadi darab ni adalah keadaan keadaan perjumpaan. Perjumpaan akan panggil mudah. Pertemuan lah, kita kata pertemuan antara muqaddimah sughra dengan kubra tu bi'atibar al-suwar, dengan melihat pada sur, jenis qadiyah tu. Ada kulliyah mujabah ke, juz'iyah salibah ke, dia berkurang itulah. Jadi gabungan antara jenis sur yang ada dalam muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra digabungkan, maka jadilah darab. Okey, payah. Tengok contoh yang mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebelah ni dia bagi al-ijab fi sughra kulliyah.
Okey, tengok. Tadi dia kata darab ni adalah hasil keadaan yang terhasil antara pertemuan antara muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra dengan melihat pada sur. Okey, jadi sur ni apa dia? Inilah sur. Kuliah mujabah. Kuliah mujabah ni inilah sur. Jadi pertemuan antara kuliah mujabah dengan kuliah mujabah ni lah yang dipanggil sebagai darab. Darab. Okey. Ni kuliah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah kaf mim kaf mim. Jadilah darab. Kaf mim kaf sin. Inilah darab dia. Juz'iyah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah. Inilah darab dia. Tu. Itulah yang dimaksudkan dengan darab. Okey. Agak faham lah. Sekali lagi Ustaz terangkan. Syaklu ni keadaan dengan melihat pada haddul awsat pada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra tu. Sama ada dia jadi maudhu' ataupun mahmul. Darab ni keadaan sur. Keadaan sur yang ada dalam muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Ataupun jenis sur. Jenis sur yang ada pada muqaddimah kubra dan sughra. Kaf mim kaf mim. Inilah. Kalau dia tanya, kalau dalam soalan dia bagi contoh, dia bagi ayat kullu insan hayawan, kullu hayawan jismin. Ain dia suruh ayat ataupun bayin darab minal amthilah minal mithal al-atiyah. Dia suruh tentukan ataupun jelaskan darab daripada contoh yang berikut. Kullu insan hayawan, kullu hayawan jismin. Jadi kita keluarkan kulliyah mujabah wa kulliyah mujabah. Sedang. Itulah darab. Okey. Kemudian syartun intaj syaklul awal. Syarat untuk menghasilkan natijah. Intaj ni nak menghasilkan natijah. Nak menghasilkan natijah ataupun ayat yang ketiga dengan berpandukan ayat yang pertama dan kedua ataupun muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Okey, macam mana kita nak hasilkan natijah? Kalau syaklul awal, okey, kalau syaklul awal, kita tengok al-ijab fi sughra kulliyah atau juz'iyah. Al-kulliyah fil kubra mujabah atau salibah. Okey. Jadi nombor satu ni, kalaulah kuliah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah, maka hasil dia akan jadi kuliah mujabah juga. Kafmi akan jadi kafmi. Kalau kuliah mujabah bertemu dengan kuliah salibah, dia akan jadi kuliah salibah. Sedang cerita macam ni. Sekarang ni sama ada dalam ayat tu dia ada kuliah ataupun juz'iyah. Dalam satu-satu qadiyah ni dia ada kuliah ataupun juz'iyah, satu benda. Maknanya ada salah satu daripada ni dan salah satu daripada ni. Faham tak? Okey, kita ambil contoh satu ayat lah. Satu ayat, okey, kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan, kita belah dua ni untuk buat sud. Jadi ayat ni qadiyah pertama ataupun muqaddimah sughra ni yang sud dia adalah kuliah. So kalau ada kuliah dia tak adalah juz'iyah. So ni adalah kuliah. Kuliah. Yang kedua dia adalah mujabah. Mujabah. Dia tak akan jadi dalam satu qadiyah ni ada dua mujabah atau musalibah. Tak jadi. Dia mesti salah satu antara mujabah dan salibah ataupun antara kuliah dengan juz'iyah. Dia ada salah satu. Okey, situ yang pertama. Yang kedua, kamu kena ingat antara kuliah dengan juz'iyah ni, antara kuliah dengan juz'iyah ni yang pemenangnya, yang kuatnya kita katalah. Kita kata yang kuatnya adalah juz'iyah. Yang kuatnya adalah juz'iyah. Ini cara nak ingat, cara nak buat natijah. Yang kuatnya adalah juz'iyah. Apa maksud yang kuat adalah juz'iyah? Okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh yang kedua. Tak ada contoh. Okey, contoh ketiga ni. Juz'iyah bertemu dengan kuliah. Juz'iyah bertemu dengan kuliah, maka yang menang, yang akan jadi natijahnya adalah juz'iyah. Okey, faham?
Sekali lagi, kalau juz'iyah bertemu dengan kulliyah, bertemu tu maksudnya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra tadi. Kalau darab dia juz'iyah bertemu dengan kulliyah, maka yang pemenangnya adalah juz'iyah. Hak belakang ni kalau sama-samalah, mujabah bertemu mujabah, jadilah mujabah. Tapi kalau mujabah bertemu dengan salibah, okey, maksudnya muqaddimah sughra mujabah, muqaddimah kubra salibah. Yang menangnya, yang kuatnya adalah salibah. Okey, kita tengok ni contoh yang kedua ni. Mujabah bertemu dengan salibah, maka natijah akhir dia mestilah dia jadi salibah, kerana salibah ni pemenang yang kuat ataupun dominan lah. Dominan. Dominan. Okey. Hak lain pun sama je. Kami ingat yang dominan dia adalah juz'iyah ataupun salibah. Dua ni hak dominan. Okey, kita tengok satu-satu. Kulliyah bertemu kulliyah, so tak ada masalah. Kulliyah lah jawapan dia. Mujabah bertemu mujabah, mujabah lah akhirnya. Jadi natijah dia macam ni. Yang kedua ni, kulliyah bertemu dengan kulliyah, so akhir dia kulliyah lah, sama. Mujabah bertemu salibah. Ingat dominan, yang kuat adalah salibah. Jadi akhir dia adalah salibah. Ayat yang akhir kita akan buat berbentuk kulliyah salibah. Yang ketiga pula juz'iyah mujabah. Juz'iyah lawan dia kulliyah, maka yang menang adalah juz'iyah macam Ustaz kata tadi. Juz'iyah adalah dominan. Dominan pula dah. Dominan. Mujabah bertemu dengan mujabah, tak ada. Sama-sama jenis. Jadi tubik sama-sama jenis jugalah. Ba'dal hayawan natik. Jadi akhir ayat ni mestilah dibina berdasarkan bentuk ataupun sur juz'iyah mujabah. Okey. Sekarang kita nak bincang apa? Kita nak bincang macam mana kita nak menghasilkan natijah ni. Nak menghasilkan ayat yang ketiga ni berpandukan berdasarkan dua muqaddimah. Jadi ingat dominan. Dominan tu macam mana? Kulliyah bertemu juz'iyah, yang menang ataupun adalah juz'iyah. Tetapi kalau kulliyah bertemu kulliyah, sahih lah, keluar kulliyah. Juz'iyah bertemu juz'iyah, keluarlah juz'iyah juga. Tetapi yang kita nak bincang lah, yang payahnya, kulliyah bertemu juz'iyah. Kita ingat yang pemenang akhirnya mestilah juz'iyah. Belah pada positif negatif pula. Mujabah bertemu salibah, yang menangnya adalah salibah. Okey, yang keempat pula juz'iyah bertemu dengan kulliyah. Ingat dominan adalah juz'iyah, so natijah akhir mestilah kita buat juz'iyah. Mujabah bertemu dengan salibah, jadi dominan dia yang kuatnya adalah salibah. Jadilah juz'iyah salibah. Lebih kurang macam itulah cara kita nak menghasilkan natijah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, okey, kita tengok pula satu lagi, sama je. Kaedah pun sama je. Kaedah sama. Tadi tu syaklu awal. Tadi syaklul awal, ni syaklus sani pula. Syaklus sani hak mana? Kalau hadul awsat dia berada dua-dua tempat mahmul tadi. Ikhtilafil muqaddimatain fil kaif kulliyah au juz'iyah. Okey, ni jenis dia lah, jenis darab jenis darab yang ada dalam syaklus sani. Yang pertama dia ada yang berlainan muqaddimah. Berlainan maksudnya pada kaif iaitu kulliyah atau juz'iyah. Kulliyah yang jenis yang kedua adalah kulliyah fi kubra. Pada muqaddimah kubra tu dia berbentuk kulli. Okey, yang ni pun boleh pakai formula tadi juga. Boleh pakai yang mana kuat, yang mana lemah ataupun yang mana dominan. Okey, tengok sama je. Kulliyah, mujabah. Kulliyah bertemu kulliyah, maka yang akhirnya kulliyah. Mujabah bertemu salibah, maka pemenangnya adalah salibah, mudah saja. Kulliyah bertemu kulliyah, kulliyah lah. Salibah bertemu mujabah, salibah lah pemenang. Dia ingat sifat dominan je. Juz'iyah mujabah bertemu kulliyah salibah, juz'iyah salibah. Yang dominan sebabnya adalah juz'iyah. Juz'iyah lawan kulliyah. Hak depan lawan hak depan, hak belakang lawan hak belakang. Juz'iyah lawan kulliyah, yang menang adalah juz'iyah. Mujabah lawan salibah, yang menang adalah salibah. Juz'iyah bertemu salibah. Juz'iyah
lawan kulliyah, juz'iyah menang. Salibah lawan mujabah, salibah yang menang. Okey. Tiga. Okey, jadi setakat tu Ustaz rasa untuk kali ini ataupun untuk video kias ni, kalau ada apa-apa soalan yang tak faham boleh tinggalkan komen di YouTube dan boleh try lah jawab soalan dalam ni. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.